Okey, so macam mana kita nak terangkan tentang tindak balas redox dalam sel kimia ni? Kita masih kena berpegang kepada nilai E0 yang awak belajar sebelum ni. So, awak kena faham betul-betul konsep E0 tu. Okay, so nilai E0 ni dia ada nilai yang negatif, ada nilai yang positif. So, kena faham. Okay, simbol positif dan negatif itu menunjukkan apa. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Yang ini daripada buku teks muka surat 27. Okey, so rajah 1.17 adalah contoh sel kimia ringkas. Okey, sel kimia ringkas. Kenapa kita kata ringkas? Sebab kita celupkan dua elektrod yang berbeza, iaitu magnesium dan kuprum ke dalam satu jenis elektrolit sahaja, iaitu larutan kuprum 2 klorida. Okay, so this is sel kimia ringkas. Okay, kita tengok penerangannya. Oh, lupa. Dan disambungkan kepada voltmeter menggunakan wayar penyambung. Right, so kita tengok penerangan dia. Nilai E0 magnesium adalah lebih negatif. Okay. Kalau nilai E0 sesuatu bahan itu lebih negatif, maka elektrod itu sendiri akan menjadi terminal negatif. Ni awak kena ingatlah konsep dia. Okay, cikgu highlightkan kat sini. Okay, nilai E0. Nilai E0 yang lebih negatif, maka dia menjadi terminal negatif. Nilai E0 yang lebih positif, dia menjadi terminal positif. Okey, untuk sel kimia, awak kena tahu terminal negatif kita sebut juga sebagai anode. Terminal positif, ni dalam sel kimia tau. Okey, kita sebut kathod. Sebab nanti awak akan belajar tentang sel elektrolisis. Terminal dia dah tak sama. Okey, so dalam sel kimia, terminal negatif ialah anode dan terminal positif ialah kathod. Sebab nanti awak belajar dalam sel elektrolisis, terminal negatif ialah kathod dan terminal positif ialah anode. Okey, so dia terbalik kat situ. Okey, jadi di anode, saya pernah ajar, di anode, okey, berlaku proses pengoksidaan dan di kathod berlaku proses penurunan. Okey, so kat situ dia cakap, tindak balas yang berlaku di terminal negatif ialah pengoksidaan. Betul tak macam cikgu cakap tadi? Betul. Okey, nilai E0 kuprum adalah lebih positif. Okey, maka kuprum menjadi terminal positif. Okey, konsep itu kena peganglah. Nampak tak daripada nilai E0 kita boleh menentukan jenis terminal. Okey, so terminal positif ialah kathod, maka di situ berlakunya tindak balas penurunan. Okey, berdasarkan yang awak dah belajar tentang pengoksidaan dan penurunan, ada 4 definisi. Betul? Dari segi penerimaan atau kehilangan oksigen, cikgu tulislah kat tepi ni, redox. Ingat baliklah, jangan lupa pula. Okey, redox. Redox ni pengoksidaan penurunan lah. Okey, yang pertama dari segi penerimaan atau kehilangan oksigen. Kedua, penerimaan atau kehilangan hidrogen. Ketiga, dari segi menerima atau melepaskan elektron. Yang keempat, dari segi perubahan nombor pengoksidaan. Okey, so bila melibatkan persamaan setengah, kita lebih mudah tengok
definisi yang ketiga ni dan keempat lah. Okey. So, bila awak cakap tadi, di terminal negatif berlaku pengoksidaan mengikut takrifan pengoksidaan dan penurunan. Okey, pengoksidaan ialah proses yang membebaskan elektron. Okey, jadi dekat sini tadi, pita magnesium ini akan membebaskan elektron menghasilkan ion magnesium. Okey. So, di terminal positif tadi, cikgu label ya, ini adalah anode, cathode. Okey, di cathode berlaku tindak balas penurunan. So, mengikut takrifan redox, tindak balas penurunan ialah menerima elektron. Okey, so di terminal positif, tengok ion kuprum 2 positif. Ion kuprum 2. Okey, mana datang ion kuprum 2? Okay, ion kuprum 2 ini datangnya daripada elektrolit. Okey, so elektrolit kita dekat sini adalah larutan kuprum 2 klorida. Dalam larutan kuprum 2 klorida, kita ada anion. Besar sangat. Okay, kita ada anion. Kita ada cation. Okay, so ingatlah anion ni ion-ion bercas negatif. Cation ialah ion-ion bercas positif. Okay, dalam larutan CuCl2 kita ada ion klorida. Okay, kuprum 2 klorida, ion klorida. Okay, kita ada ion kuprum 2. Macam mana cikgu tahu dia ion kuprum 2? Sebab ada nombor 2 kat sini. Okey, tu cas untuk ion kuprum. Cas untuk ion klorida dekat sini lah 1. Okey. So, tapi jangan lupa sekiranya dia larutan, maksudnya kita larutkan dia dalam air, maka dia ada ion lain iaitu ion hidroksida dan ion hidrogen. Okey, so dekat sinilah datangnya ion kuprum ni. Yang ni datang daripada elektrolit. Okey, so kena fahamkan betul-betul. Untuk tindak balas di anode, kalau kita guna logam, mesti logam itu sentiasa menipis. Okey, cikgu ulang. Untuk tindak balas di anode, sekiranya kita guna logam. Okey, logam. Apa-apa logam? Kecuali karbon atau platinum. Okey, logam itu mesti menipis. Bermaksud logam tu jadi ion logam. Logam jadi ion logam. Okey. Tapi kalau di cathode, ini yang pening ni. Kalau di cathode, okay, kita ikut siri elektrokimia. Okay, kita ikut siri elektrokimia. Boleh? Okey, jadi bagaimana kita menentukan pemilihan ion dalam elektrolit? Melalui SEK ataupun siri elektrokimia. Okey, so jika mengikut SEK, ion yang lebih rendah akan terpilih. Okey, so antara kuprum 2 dan ion hidrogen, kuprum 2 adalah ion yang lebih rendah dalam SEK berbanding ion hidrogen. Okey, itu sebab di terminal positif ataupun cathode, ion kuprum yang terpilih untuk dinyahcaskan. Apa maksud dinyahcaskan? Dinyahcaskan ialah buang cas. Okey, daripada ion jadi atom. Okey, so itulah sedikit sebanyak. Okey, penerangan.
Okey, apabila berlaku tindak balas pada elektrod, okey, kita tengok yang pertama elektrod anod ini. Okey, magnesium melepaskan elektron. So, elektron yang dibebaskan ini akan mengalir melalui litar luar pergi ke elektrod katod. Okey, so apabila di sini terdapat penghasilan elektron, maka pita magnesium ini kita panggil sebagai terminal negatif. Okey, ini adalah terminal negatif. So, elektron bergerak daripada terminal negatif ke terminal positif ataupun bergerak daripada anod ke katod. Okey, so tengok dekat sini. Ni dah ada penerangan ni. Okey, alright. So, ini adalah tindak balas redox yang berlaku dalam sel kimia.